biru, orange dengan RSI ada color purple lah sama dengan Cezul punya. Okay. Okay, so actually yang biru tu K tu tak apa Zul. Sebab tengok K tu Okay, itu K untuk starting farm masuk. tadi farm masuk, D tu untuk farm keluar. D ni tak ada sini. Ada D tu color orange. Saya buat color D color orange. So Oh, bila okay. bila apa K tu kalau biru tu dah cross orange and going Okay. upwards, that means ada fund masuk and I akan terus buka puyu. Terus akan buka apa ni sawit. 3 minit I buat macam quick ni tengok sawit. Kalau sawit punya tanda pun dia macam apa MACD dengan signal tu. Kalau MACD is going upwards and ada tanda hijau. Okay, macam ni ya. Macam ni ke? Betul. Macam tu lah. Macam Okay. MACD puyu macam sawit tu. Okay. Macam sekarang kan sawit nampak ada merah kan. MACD turun bawah. So tendency is for to fall lah. So saya akan tunggu bila ada hijau tu. Kalau ada hijau tu saya akan terus hijau sawit dengan puyu pun ada tanda dan naik tu. Saya akan terus masuk cepat-cepat lah. I akan beli terus harga market. And bila dia naik dalam 10 tick, I terus jual market very fast. I keep going macam tu. Maksudnya cap tak ada Q price lah, terus klik market price lah. Sebab mata tu terbelia, mata tengok dia naik 10 tick, terus sell market habis. Okay, faham. Tapi cuma bila dekat-dekat kadang few time masa dekat-dekat pukul 5.45, 5.50 tu memang suspend lah tu. So macam tu masa tu saya dah macam dah nekat lah. Okey saya akan 20 tick. Kalau hari tu saya dah dapat dalam 40 tick profit. So saya nekat akan buat 20 tick as loss. So saya tak pernah, I tak akan masuk cut loss dulu lah. I tengok market movement macam mana. Sebab I tengok late day ni, ini apa ni, operators ni dia the last 5 minit dia akan tertendang the market naik tinggi terus very fast. Okay. Kadang-kadang fikir very risky lah, tapi saya akan gamble lah. Kalau dia turun dalam 10 tick saya akan terus jual cut loss. Tapi kalau dia naik alhamdulillah saya dapat. Tapi mustahil tu bagi saya tu early morning tu dalam the morning session tu dari pukul 10.30 sampai 12.30 tu kita kalau boleh dapat dalam 20 tick profit. So ada room untuk kita main afternoon trade dengan cut loss ke 20 tick ke 10 tick macam tu lah. Maksudnya cari modal sebelah pagi petang untuk sebagai support untuk petang lah. Betul, itu saya buat macam tu, biasa saya buat gitu je lah. Cara saya buat gitu. Hari So, tu memanglah saya normally cara cap tengok dia punya uptrend pagi macam mana Cap? tu saya tengok puyu dengan sawit aja. Oh, puyu sawit. Okay. Puyu Mana sawit. kalau hijau macam ni consider uptrend lah kan? Tapi saya akan letak Zul punya gun calculator. Saya akan masuk opening price. Saya akan letak apa yang color biru dengan color merah. Kalau dia naik atas color biru tu means tendency is going to be a uptrend. Kalau dia turun bawah garisan merah tu saya mungkin tak masuk lah sebab saya takut short. Saya tak berani main short. Garisan biru mana Cap? Garisan biru yang Cik Zul letak untuk 50? yang bukan yang untuk gun calculator tu. Oh, yang ni. Biru gun calculator tu yang letak biru antara biru tu dengan merah tu. Oh, yang ni biru merah ni. Itu memang saya akan apply every 10.30 pagi saya akan apply, 2.30 petang saya akan apply balik. Calculate balik betul-betul. Mana dia punya tu. Okay. I akan gunakan tu. That one is also my marking lah. Tapi macam tu je, tapi it is kita jangan tamak lah. Dapat 10 tick terus jual. 10 tick terus jual. Lepas tu kalau ada modal pagi, tengah hari kita boleh lah sikit, tunggu lama sikit tak apa. Macam tu cara saya lah. Tapi alhamdulillah dalam saya dah buat sekarang dah masuk hari ke-6 lah. So far not so bad. Cuma hari Jumaat tu saya tak trading sangat lah.
Walaupun saya start trading hari Jumaat tu, saya masuk trade dalam pukul 4.30 saya masuk. Saya habis pukul 6 pun saya dapat dalam 10 tick je lah profit sebab dia tengah uptrend last minute. Maksudnya baru sampai pasir buka je lah. Tapi okey lah. Tengah driving cepat trade ke? Tak, ada sampai rumah. Saya tak pernah main FCPO on handphone. I takut. Tangan jari saya, I tak berani. I akan pakai laptop je, minta maaf. I pakai laptop depan mata saya, biar hati saya tenang. Sebab handphone saya tak pakai lah, minta maaf. I takut lah. Handphone tu I pernah buat silap equities pun. Apalagi FCPO lagi I takut. Equities saya pernah buat salah handphone. Saya nak beli at that price. I went and sell because I ada banyak, so I lost quite a lot. So I fed up tu lah. Saya pernah kena sekali itu. Nasib baik Cik Nording, Cik Sabri tolong bantu saya tenangkan. Saya tersalah tekan. Patutnya nak close, tiba-tiba terbeli kali kedua. Habis hancur hari itu. Memang. Lagipun I pun ada kawan from another group pun tolong saya juga. So tapi dia akan bagi saya lead juga in a way. So okay jugalah. Dia punya lead pun macam very fast lah. Dia kata okay go in now. Aku masuk je lah. Kadang-kadang kita dua-dua TAYOR lah. Take your own risk lah. Macam tu lah. Betul kan? Tapi cuba kalau busy sangat, kalau tengah kerja jangan main. FCPO diskusi malam ni saya record lah, nanti besok saya free, saya upload lah dalam YouTube macam biasa. Nanti saya akan share link, bukan apa, at least kita assume benda ni sebagai sedekah ilmu lah, senang cerita. Jadi kawan-kawan siapa-siapa ada nak share tip masing-masing ke, boleh, jangan share tip, jangan takut share tip rugi. Kita boleh share je tip masa kita rugi, masa untung. At least kita jadi lesson learn pada diri kita dan juga pada member lah. Jangan, at least kita share je, tak ada apa pun. Macam baru ni saya share, saya belah pagi loss 350. Lepas tu alhamdulillah lah petang tu cover balik, jadi last kali total loss lebih kurang RM50. Okey lah bagi saya. Tak ada rezeki lah cari. Benda tu lesson learn lah. Sebab benda ni kita tak boleh nak control lah. Main trade saham ke, FCPO ke, kita boleh predict tapi kita tak boleh nak control supply demand daripada price orang lain sebenarnya. Tapi yang penting kita ada cut loss lah kan. Okey, terima kasih Kak. Saya nak share. Boleh. Siapa nama Kak Syah. Kak Syah, boleh Kak Syah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak. Boleh Kak Syah. Kak Syah nak saya buka apa-apa chat ke, beritahu je, saya open je dari sini. Okey, tak apalah Kak Syah. Kak Syah pun bukan pandai sangat. Cuma nak minta nasihat semua yang dah ada pengalaman yang lama dengan FCPO. Sebab Kak Syah baru je main yang real trade-nya kan. Baru dapat. Sebelum ni ada buat latihan lah dalam 1 month dengan account demo. Account demo memang cantik. Lepas tu I got the strength. Lepas tu I applied dia punya CTS account semua kan. Okay, tak apa, dapat, and then I run. First day kalau you all nak tahu, I buat mistake. I sepatutnya beli tapi I tertekan sell. So nak jadikan cerita, I sepatutnya open position buy, tapi I dah tertekan sell. Lepas tu I pun dengan confidentnya I pun tunggu. Seronok ni tengok dia tengah naik. Lepas tu nak gerakkan hati I buka tau dekat yang kita boleh nampak kan, kita punya ada kita punya position tu kan, summary dia panggil tu kan. Dia panggil ni summary kat sini. Open position. Summary. Open position. Open position. Open position, yes. Yeah, open position. You know what? I dah lost 62 tick first in the morning. Oh you, okay. Yang pernah aku dengar 62. Lepas tu Kak Syah cepat-cepatlah jual dengan hati yang alah tak apalah, nak buat macam mana kan, ini Allah nak uji. Yang tu je Kak Syah pegang kekuatan. Pagi-pagi ni, bayangkan pagi-pagi. Lepas tu ya Allah. Tapi alhamdulillah lah hari tu Kak Syah manage dapat 45 tick. Tapi tak still tak cover lah kan.
Maksudnya Kak Syah after loss 62 tick tu boleh recover balik dalam 40 something. 45. 45. Itu pun Kak Syah main. Tapi Kak Syah main sampai petang lah, teruk jugalah. Tapi bagi saya friendly speaking Kak Syah, maksudnya Kak Syah punya decision tu benarnya dah betul dah, mana entry tu bagus, cuma mistake dekat confirmation sell nge-buy tu je. Kak Syah memang nervous gila. Serius cakap, memang nervous sangat. Kaki tangan semua sejuk menggigil ni. Every time Kak Syah open position, Kak Syah mesti gigil. Lepas tapi Kak Syah pun macam tu. Kak Syah main dengan phone. Sebab phone Kak Syah ni macam dia cepat sikit. Sebab komputer Kak Syah lambat. Laptop Kak Syah lambat. So Kak Syah suka main. Kak Syah tak pandai tengok market depth. Tapi Kak Syah pakai indicator. Parabolic star. The best thing about parabolic star yang Zul pakai tu, Kak Syah boleh Kak Syah boleh share sikit lah sebab it show proven. Yang mana yang Kak Syah tengok parabolic star tu kan, parabolic star yang parabolic star yang titik-titik yang mana dia tunjuk sel tan. Sekejap saya masuk je Kak saja. Yes, ya. Okey, ini parabolic star, lepas tu dia punya setting tak ada ubah apa-apa, default lah. 02. Default je. Dia sepatut sini 2 kan? 3-2 kot, apa tak tahu. Yang dia punya default kan. Lepas tu Kak Syah pakai lepas tu Kak Syah pakai indikator stokastik 723 dia punya setting. Sekejap saya masuk sekejap saja. Alang Kak Syah tu. Stokastik eh? Stokastik yang ni kan? Stokastik oscillator, ya. Setting 723. Mana stokastik ni? Setting berapa? 723. 723. 723. 723. 723. Ini betul. Ya, betul. Okey. Macam mana Kak Syah boleh share macam mana? Okey, kalau kita tengok parabolic tu dia akan tunjuk bila dia nak suruh kita sell down, dia akan Kak Syah tak letak garisan straight tau, Kak Syah letak garisan yang putus-putus tu, yang macam dash-dash tu kan. So Kak Syah bila garisan dash tu kita boleh nampak satu plot. Kalau garisan kita tak nampak plot dia kan. So Kak Syah kira putus-putus kan. Yes, correct. So Kak Syah tengok kalau macam sell, dia macam sekarang ni katakan kita ambil sell position parabolic SAR tu. Sekarang ni setting Zul dah tukar dah setting tu storage 723. Sekejap. Stokastik ni 723 betul? Betul. So kalau kita tengok kita letak cursor kan. Cursor tu kalau kita tengok point yang sell down overbought stokastik, dia akan buat cross down sama dengan parabolic SAR tu. Nampak tak? Okey. Betul. Sekejap saya buat horizontal line horizontal line. Contoh kat sini lah. Lebih kurang lah. Mana? Ni vertical lah. Sekejap. Vertical. Lebih kurang kan? Betul. Okey. Itu buy kan? Sekarang buy mode tu. Ini sell. Itu buy. Ini sell. Itu buy. Ini buy. Okey. Okey, kat bawah tu buy kan? Dash kat bawah tu buy kan? Dia base atas parabolic tu. Parabolic tu yang ke bawah tu yang dia tengok yang depan sekali tu. Yang pukul 10.30. 10.30. Pukul apa Kak nak refer? 10.30. Itulah yang bolehlah kat situ senang. Itu dia sell kan? Okey, betul.
Okay. So tengok dia dah sell down. Lepas tu nanti Kak Syah akan tunggu. Masa dia sell tu, kita tak boleh, bila parabolik tu sell, kita boleh sell yang mula-mula titik tu je. Lepas tu, Kak Syah buat observation beberapa hari ni, dia akan bila parabolik star tu menunjukkan indikator sell, dia akan menaik balik tau daripada point paling bawah sekali tu. Maksudnya support paling bawah dia akan start naik balik untuk bertemu dengan hujung parabolik star yang akan bertukar arah nanti. Okey. Betul tak? Tak faham. Sekejap, saya support yang bawah yang sini, betul? Tengok support tu. Okey, betul. Faham? Okey. Kalau ikutkan parabolik star tu, kita mesti kata nak sell down, mesti ingat dia nak turun lagi kan. Tapi kita sepatutnya kena letak buy dekat bawah point tu. Kita kena, bila dia dah buat macam 3 dot tu, kita dah boleh letak buy mode. Terbalik tau, dia terbalik. Okey, faham. Kan tak? Maksudnya sekarang kalau di dalam keadaan macam ni, kita dah boleh prepare buy apa ni panggil? Buy limit lah. Betul? Buy. Kak Syah jenis masuk tekan je yang mana harga dia keluar. Maksudnya Kak Syah position buy lah. Okey, Buy faham. lah. Okey, faham. Okey. Buy kalau boleh berani buy kat situ. Kalau tak berani buy kat situ, nanti tunggu dekat parabolik yang pertama sekali dia bertukar arah tu, kat situ boleh buy terus. Bertukar arah ni kat sini lah. Betul? Kat situ. Buy dekat situ. Lepas dia buat garisan straight vertical line tu, dah boleh start buy dah. Nampak tak? Vertical line mana Kak Syah? Vertical ke yang menegak tu? Vertical kan menegak kan? Yang mana hitam Tak ada, yang tadi buy tu, buy indicator tu, kat situ kan dia buat garisan daripada parabolik star menjual. Lepas tu dia ke bawah, itu buy kan? Betul tak? Okey, faham. Kak Syah baca sini. Titik-titik yang kat bawah tu, dash kat bawah tu tunjuk buy kan? Titik mana dekat sana? Yang ni dekat sini ke? Kat sini? Yang kat sini. Kat yang garis-garis putus tu. Sini ke? Situ buy kan? Betul. Betul buy. Bila dia start situ dah boleh buy dah. Maksudnya buy kita kat area sini lah. Okey, faham. Okay. So Kak Syah tengok itu je sebab parabolik star ni dia akan akan jumpa balik, dia akan cross down, dia akan buat macam bentuk 3 segi tau. Dia akan menguncuk. Dia akan menguncuk. So dia bila kalau daripada atas dia akan turun ke bawah. So kalau daripada bawah kok mana pun nanti dia akan naik ke atas. Biasanya lah. Okey, faham. So Kak Syah, Kak Syah masalah Kak Syah ni jantung tak kuat. Kak Syah boleh hold tau, dia jadi perangai main bursa. Apa ni? Kalau harga jatuh boleh tahan hati tu. Kalau harga naik nak jual je kerja. Itu masalah. Syah, main sawit ni hati memang tak tenang. Dudak-dudak je dia dah start masuk. Tak boleh buat apa. Betul. Tak ada masa nak tenangkan. Tak apa je dah tu nak tanya tips tu macam mana nak tenangkan jantung tu. Astagfirullahalazim je setiap kali. Cik berzikir. Ada siapa boleh bagi suggestion untuk supaya jantung tenang sikit, boleh tak? Agak-agak lah. Apa boleh share? Bagi saya tu, bagi Cesar dengan Siti, kalau dah naik dalam 10 tick, you rasa macam jantung you dah kuat sangat, rasa apa, you terus sell and lepas tu buy back. So at least you ada dalam pocket you dalam 10 tick as cut loss. Well, that's a good point actually, Cap. Sebab apa kalau macam ya betul. Tapi kalau macam saya tunggu
Okey lah, yang market depth tu memang saya tengok lah. Nak saya share ke pasal market depth tu? Boleh. Boleh. Syah dah Sekejap. habis ke? Syah dah habis ke? Kalau biar Syah habis dululah. Tak, Syah dah habis. Tapi okay, Syah Syah pakai teknik Kak Siti juga sebab hari tu Syah recall Kak Siti. Kak Siti kata dekat Syah selagi EMA, Syah letak EMA juga, EMA 7 dengan SMA 10 tu masih jauh. Kalau uptrend, Syah just confidently ride lah. Maintain aja. Ride on je benda tu. Itu yang saya buat lah. Syah pegang kekuatan tu untuk Syah ride. Kalau tidak memang Syah nak jual je. One thing memang saya tengok dari segi kalau yang untuk singgang punya tu EMA 7 dengan SMA 10 memang saya pegang. Selagi EMA 7 atas SMA 10 saya akan hold benda price tu sampai dia turun lah. Jadi itu yang boleh dah pergi sampai 20 tick sampai 25 tick. Tunggu je. Selain daripada tengok market trend, market depth lah. Betul. Itu kalau uptrend kan Kak Siti? Uptrend, kalau downtrend EMA 7 turun lah ke bawah. SMA 10 atas. Jadi kalau selagi dia menjunam ke bawah, then you can still hold benda tu. You sell, tunggu je sampai dia turun. Sampai dia punya Cik Zul tunjuk, Cik Zul sekejap. Saya nak ambil M sekejap. Cik Zul ada trading view tadi kan? Sekejap. Saya tengah share je. Okay. Siti, you main TF 3 minit ke 5 minit? I share dua-dua Cap. TF1 dengan TF5. TF1 sebagai sebagai indikator untuk close position, TF5 untuk monitor. Okey. TF1 tu 1 minit ke? TF1 1 minit. Oh. Saya tengok tiga-tiga Cik Zul. Sawit, puyuh dengan yang tiga-tiga saya tengok. Tiga. Okey. Cuma saya off yang rezeki ni. Cuba sekarang kita ambil sorry saya explain sikit tentang warna ni ya. Sekejap saya bagi besar sikit bagi nampak. Yang hijau ni EMA 7, yang hitam ni betul tak? Sekejap. Okey, sorry. Yang hitam ni EMA 7, yang hijau ni EMA SMA 10. Boleh Betul tak? Betul. Yang merah ni EMA tu lah. Yang merah ni EMA 10. Okey. Tapi saya buang ni je. Okey, saya tambah je. Kita open discussion sekejap. Saya tambah je. SMA. Embrace. 10. Okey, beres. Kak Siti, boleh tolong share. Okey, hitam ni 7, purple ni warna SMA 10. Okey, katalah pagi tu Pisa Love dah keluar, contohlah uptrend kan. Mana Pisa Love you? Tak ada Cik Zul? Tak ada Sekejap. Okey ni. Mana? Okey. Katalah pagi tu memang uptrend dia punya tu. Jadi kita dah start beli kat situ kan. So cara saya monitor selagi yang hijau EMA 7 tu dia punya bar tu masih lagi dekat atas EMA 7, then you just hold, pegang aja sampai dia tak keluar HH tu, high tu kan. Tu satu. Okay, jadi maknanya at the same time you kena monitor tau yang TF5 dengan TF1 sebab kadang-kadang TF5 TF1 ni
dia memang very volatile. Dia kejap dia turun, kejap dia naik, kejap dia turun, kejap dia naik kan. Tapi untuk you hold, you tengok kat TF5. Sama ada masih lagi price tu masih lagi atas EMA 7 ataupun dah menurun. Kalau dah menurun, you stand by on selling lah untuk share tu. Kalau you still believe masa tu baru saya tengok dekat market depth. Kalau market depth tu kan dia ada bid and ask. Okey, jadi bila harga tu contoh market, sekejap saya buka market depth kat situ sekejap. Contohlah kita ambil kat sini kan market depth. Ni bid, mana bid ni bid kiri. Okey, sebab saya pakai CGS. Tak apa, maksudnya bagi yang saya start tadi biru ni buy, merah ni sell lah. Okey, katalah masa tu harga dalam 4 dalam dia main dalam 4961, lepas tu 4956, dia main kat situ je. Dia main kat situ, tapi harga bid dia akan menaik macam 1 bid, 2 bid dia akan naik daripada harga ask. Jadi kita tahu yang harga tu tetap akan naik. Jadi at one point kita boleh nampak harga tu dia akan static kejap tak Jazul. Bila dia harga tu static, maknanya there's something going on kat dalam tu. Sama ada harga tu akan naik ataupun harga tu akan turun. Jadi bila macam tiba-tiba kan, mula-mula dia naik macam 4, sekejap saya tengok Cik Zul punya. Okey, mula-mula dia dekat 4956. Bid 4956, ask 4957. Lepas tu bid dia turun 4955, ask 4958. Lepas tu tiba-tiba dia naik bid ask 4958, ask dia naik 4959 contoh. Then you know yang benda tu akan naik. Jadi you bila dah sampai masa ada satu dalam a few seconds, dia akan stagnant, dia akan stay kat situ je harga tu. Jadi pada masa tu dan you kalau need kita refer kat sini boleh kat sini, boleh explain daripada sini. Apa sama kan everyone? Apa tak gambar? Okey. Ini lagi mudah. Okey. Jadi okey, contoh macam ni kan yang ada bid dengan ask. Okey, kita ambil 3 harga atas, 3 harga atas dengan 3 harga bawah ya. Okey, sekarang ni volume untuk 1255294 kan? Okey, 12 ask 12555, ada sen 1255 ada 73. Okey, sekarang ni kalau kita tak yang ini kalau ikutkan ini dah memang nak turun lah kalau 255 dengan 1255 ni kan. Alamak, 55 sen ni yang payah sikit nak cakap ni. Okey, jadi bila okey, contoh yang 50 ni apa Cik Zul? 125550 ni apa? Kalau 125 yang kuning tu 1255 lepas tu ada 50 tu apa, sen ke apa? Sen Saya tak tahu ni daripada mana, tak tahu. Saya ambil gambar internet je kat sini, tak ada apa pun. Oh, okey. Okey, katalah volume yang 294 tu 1255, okey. Dekat bid. Lepas tu at the same time kalau dekat CGS dia ada 1256 contoh. 696 dekat ask. Yang itu 696 tu. Lepas tu dia akan berubah. Dia ambil pula 1256 dia dekat bid. Lepas tu tak ada dekat sini. Ini maknanya dia memang going down lah ni. Yang ini 1257 dekat ask. Then we know that kalau harga tu dekat bid menaik, ask menaik, dekat bid terus menaik 1 bid lagi, lepas tu kat ask menaik lagi kat 1 bid, then kita tahu yang harga tu akan naik. Harga tu akan naik. Kalau sekiranya harga dekat bid tu 1255, lepas tu dekat ask tu 1255 juga, dan dekat bid turun ni within seconds je. 1254 dekat ask turun dekat
first 1255 dekat bid AS 1256. Lepas tu dekat bid turun pula 1254, dekat AS turun kat 1255. Lepas tu dia akan turun dan we know yang dia akan turun. Harga tu akan turun dan kita standby je lah untuk sell. Sorry Cik Kaiti, saya interrupt sebab saya tak berapa faham dekat market cap. Saya just sebab yang ini very confusing sebab tak apa, kalau you tengok ni untuk make simple, tapi kat sini terlalu betul kata saya. Apa yang saya nampaknya bid dengan AS ni, contoh macam kita saham juga, sebenarnya market saham ni kita tengok yang mana banyak orang beratur ni consider ni sebagai support, betul? Tak boleh cakap macam tu dalam sawit Cik Zul. Tak boleh. Tak boleh. Sebab macam ni. Sebab bagi saya kalau let's say lah sekarang orang nak beratur 1253, orang buy, dia mengharap daripada buy ni dia akan mengharap untuk flying naik ke atas, betul? Betul. Jadi, betul. Mungkin ramai orang akan queue untuk beli dekat 12535% ni. Contohlah. Okey. Right. Jadi kita anggap ni sebagai support. Jadi kalau kat sini pula kalau kita nak tengok harga akan turun, kita tengok contoh macam ni orang beratur dekat 12575%. Jadi sini consider kita anggap di resistant, strong resistant. Bila strong resistant, kita boleh assume orang beli ni orang sell ni mengharap harga akan going down. Betul? Ke terbalik? Kalau terbalik. Assalamualaikum Cik Zul. Salam. Dia dah masuk. Kak Dina dah masuk dah. Okey. Okey, kalau untuk tapi yang boleh nak share slide yang market deck kat situ habis. Sebab okey. Macam mana? Kalau kita tengok apa market deck tu dia ada volume total volume dia lah. Tengok sini ke tengok gambar ni yang mana mudah? Tak apa. Mana total volume tu antara bid dengan AS dia ada situ. Mana yang lebih banyak total volume tu untuk 5 level tu lah. Yang AS dengan bid. Total semua kita campur tu. yang ni lah. Campur semua tu berapa? Okey. Faham. Contohlah. Kalau di bid tu lebih banyak volume dia berbanding dengan AS. Kemungkinan harga tadi tu akan turun. Okey, faham. Betul. Itu satu. Okey. Lepas tu di bid tu ada tak di harga mana yang volume yang banyak situ? Dia biasanya dia akan bertahan kat situ. Macam ni 1163 contohlah. Betul. 1163 mana dia akan bertahan kat situ. Betul, faham. Dia akan turun, dia bertahan situ. Okey. Tapi tengok bawah dia, bawah 1253 tu. Bawah dia 1523, 152 ke bawah tu. Kalau susunan dia makin banyak, kemungkinan dia akan turun. Okey, faham. Turun. Okey. Faham. Sama juga dengan di AS. Okey, kalau faham. susunan di AS tu banyak, dia akan cuba naik. Okey. Lepas tu mungkin dia akan berhenti di bahagian yang volume yang paling banyak lah, price tu. Contoh macam sini 1254, betul? 1524, 1527. Volume 124. Sorry. Okey. Mana dia bertahan kat situ. Faham. Okey. Tapi pada masa yang sama, kita tengok total volume untuk bid dengan AS mana yang lebih banyak masa tu. Okey, katalah sini total bid ni 2000, yang ni 1500. Maksudnya yang ni bid akan turun. Mana harga turun. Mana dia akan naik tadi, dia akan naik di AS, dia akan tahan kat situ, lepas tu dia akan turun balik. Mana dia turun balik tu, kalau volume tu semakin banyak ke bawah, mana dia akan turun sudahlah. Betul. Dia cuma nak tentukan bila masa nak entry tu. Ataupun entry tu, kena tengok Fibo lah, paling terbaik sekali. Fibo untuk Fibo 618 berapa? 618. 618, 886 tu. Untuk range ni lah. Lepas tu dia akan satu lagi yang bawah. Kejap saya masuk indikator kejap. Kejap saya habis.
Folio script. Tapi kalau siapa-siapa yang tak faham Fibo macam saya ni, berapa kali cuba pun tak boleh juga masuk. Saya saya tengok apa tu, sawit dengan puyuh pun dah pada saya dah cukup. Dah cukup dah. Jadi kalau macam cuma Fibo ni kita boleh kita boleh tahu dia nak naik sampai mana, dia nak turun sampai mana. Tu je kita boleh standby lah. Itu kelebihan dia lah kan. Cuma satu je lah yang macam saya tengok market depth kan Cik Zabri kan, bila kan dia ada satu masa tu kan dia akan static kan, dia macam mana static tu dia akan salah satu mana yang banyak volume itu. Kalau masa tu yang pada bar tu dia akan fly lah. Pergi mana. Jadi satu cara saya lah, Cik Sabri tak tengok Fibo, kalau macam siapa-siapa yang just share, siapa-siapa yang nak ni kan, cara saya pergi balik pada sawit dan pada puyuh. Saya tengok dekat RSI K tu kalau dekat puyuh saya tengok dekat K. K tu menghala ke mana? Kalau dia masih menghala ke atas, maknanya kalau trend tu uptrend, kita still boleh maintain. Tengok macam tu. Kalau trend tu kita tengok kat TF1 dengan TF5. Jadi kalau macam K tu garisan biru tu dia dah start nak menjunam ke bawah, then I think better take your position lah. Kalau you tengah on buying punya sell ni, dan you better sell lah. Harga tu akan turun. Macam tu. So sama jugalah kalau macam you tengah sell, kalau harga tu nak tengah ni, dan you tengok trend dekat K tu. Tu satu. Lepas tu dekat sawit, MACD punya line atas daripada single line, biru di atas ke atas lah, merah kat bawah. Satu lagi, itu dua. Satu lagi signal yang saya pakai dekat dia punya bar tu, dekat ada bar, kan ada bar dekat sawit tu, kadang-kadang dia merah, kadang-kadang dia hijau, kadang-kadang dia merah, kadang-kadang dia hijau. You kena closely tengok kat situ masa dia tengah dalam sama ada dia nak naik atau dia nak turun tu. You tengok kat situ bar tu sama ada dia merah ataupun hijau. Dia kecil je, tapi you boleh decide mana you nak pergi. So kat situ saya tengok situ, kalau dia hijau then you hold lah. Kalau dia merah, saya akan cepat letak kat loss saya. Kat loss saya biasa 2 tick aja kalau macam tu. Sebab kalau loss 2 kalau 50, kalau dia akan pergi terus naik ke atas, memang dapat 10-15 tick paling-paling kan. Jadi itu cara sajalah kalau macam dia dekat situ. Lepas tu dekat akan ada tanda hijau yang bulat tu. Kan ada hijau bulat dekat pisar tu. Setiap kali price nak naik ada P, lepas tu ada hijau bulat kan. Yang cross tu, yang hijau bulat tu cross. Yang hijau ada cross kan. Itu maknanya harga nak naik jugalah. Itu saya punya indikator. Memang saya akan tengok signal-signal yang macam tu setiap kali ada jadi macam tu lah. So itu cara saya lah selain daripada Fibo. Okey. Menarik. Satu lagi Syah tengok market kan, diorang kalau short, diorang macam susah sikit nak buang kan, tapi kalau buy laju naik. Kalau long. Market Malaysia. Tapi short memang bila turun teruk Syah. Dia dua kali ganda lah. Dua kali ganda. Dia akan laju gila dia turun. Tak sempat nak kalah lah. Betul. Cik Sabri, Fibo yang ni ada modified lagi value dia ke? Saya tak perasan. Ni banyak je. Saya guna 24 level lah. 24 level. Yang terbaru lah. Semua guna level. Daripada 0 sampai 2 sampai 3 ke 3. 268 level ni kan? Boleh guna dah. Boleh guna. Okey. Kat
Kak Dinas ni lelaki ke perempuan? Kak Dinas tu Cik Sabri, Syah. Allah. Dia orang yang sama. Jangan pecah rahsia dia. Tak ada, orang berbeza. Dan Cik Den, nanti orang confuse lah Cik Den. Kena bagi tahu. Nanti orang confuse. Kak Dinas apa Kak Dinas kan? Tuan punya diri tak kisah pun. Mesti dia mengaku waktu dia Kak Dinas. Saya dah panggil dia Kak. Baru tahu. Kita tengok yang Fibu tu. Kita tengok yang Fibu sekejap. Kita tengok yang Fibu sekejap. Okey, yang apa? Yang paling 78661 apa tu? 786 dengan 886 tu adalah line Fibu yang ni lah. Biasanya dia akan cuba cari price tu akan cuba pergi ke 886 lah. 886, okey. 886. Kalau dia tak lepas, dia akan turun. Okey, faham. Bila dia lepas 886, dia akan biasanya akan fly lah, breakout lah biasanya. Kalau kita tengok. Itu. Okey, faham. Mana tu sebagai 886 tu sebagai apa? Sebagai resisten lah. Strong resistance. Strong resistance. Mana kalau dia tak sampai sini, mana kita boleh sell lah. Contoh sini, mana kita boleh queue untuk sell di 4958 ke bawah tu sikit. Satu ataupun dua tick bawah tu untuk sell. Okey, faham. Okay. 886 ni lah. 886. Mana tu 886 panduan lah. Resistor. Mana kita nak tarik kat mana Fibu tu tengoklah. Biasanya kita tarik candle besar lah. Satu candle pun boleh. Satu candle boleh. Saya buat automatik dah. Gitu. Mana kalau automatik mana dia ambil daripada low volume sampai ke higher high lah. Betul. Ni dia dah siap dah. Dia pullback tu macam lepas pada yang menangis atas tu. Atas. Ni okey. Pullback biasa Fibu berapa sampai 618 ni. Kalau dia turun. Mana 886? 886. Ni. Yang tengok biasa pullback tu biasanya dia dalam 0.5 dengan 0.618 je. Masa dia pullback. Dia biasanya 618. Dia tak akan turun situ. Yang 0.5 ni biasanya kita tak boleh nak ambil kira sangatlah. Yang 0.5. 618. Ya. Macam ni aku pening sikit. Kalau biasanya kalau pullback ni aku tarik yang baru. Daripada high tu aku daripada itu kosong. Okey, kosong. Lepas tu dia turun ke bawah. Fibu lain. Fibu lain. Oh, Fibu manual. Okey, faham. Okey, Cik Zu buat Cik Zu tindak balik Fibu manual ni. Yang XS yang sebelum nak menangis tu. Kan dia pullback tu. Jadi high dia kat situ. Kat sini. Tu. Cik Zu tarik Fibu. Okey. Tarik situ. Pergi mana? Sampai mana dia? Ni. Sampai kat yang lower punya lah. Berapa? Sini. LL. Lower tu selepas apa? Yang low tu. Yang ada low tu bawah sangat. Bawah sangat. Dia ada yang candle belah kanan. Tak nampak dah overlap tu. Dekat sini. Sini boleh? Situ boleh. Okey situ. Dia kena atas. Mana bawah dia? Okey situ boleh dah. Kosong atas ke satu atas? Kosong atas sebab nak tengok dia pullback sampai mana. Okey. Okey, makna dia duduk dalam range 886 hingga 618. Okey. Kau apa tu? Betul 618 ni. Ni 18. 618 kan? 618 yang auto, sorry ya, sebab yang ni satu atas tak apa, kita tukar je. Kita rotate je. Reverse. Okey.
Okey, kosong kat sini. Tapi yang ni dia auto dikira daripada sini. Tak apa, tak lebih kurang kot. Sama je. Kalau macam masa tengah trade, Cik Sabri, Cik Sabri nak tarik Fibo tu, kalau kita nak tahu kat mana, bila masa kita nak tarik Fibo tu? Okey, kalau ilmu barulah, mana kita ambil yang candle yang besar. Okey, katalah. Satu candle tu je. Mana satu candle tu, kita buat ambil atas atau bawah. Kalau contohnya yang candle biru, yang candle kuning besar tu pukul berapa tu? Pukul 4 apa tu? 45 minit. 45 minit. Mana kita tarik daripada yang bawah sampai atas. Satu candle tu je. Satu candle tu je? Ya. Daripada bawah ke atas untuk tentukan ke mana dia pergi? Ke mana dia pergi. Okey, katalah guna magnet lah. Guna magnet mudah sikit. Okey, cikgu guna magnet dah. Okey. Okey, tarik daripada yang bawah. Ya. Bawah dia ni, close low dia. Tekan situ, lepas tu turun naik atas. Atas tu je. Di situ. Okey, situ. Besarkan. So kita pergi kat 161 tu lah. Mana kita pergi situ lah. 4970 tu yang paling tinggi. Tu yang paling tinggi. Okey, mana dia apa? Fibo dia mana dia paling bawah berapa tu, dia paling tu. Dia akan pecah. Ni Fibo tak banyak je ni. Tak apa. Tak banyak nilai. Mana kalau dia pecah apa? Pecah 886 tu, mana dia akan fly lah. Kalau kita tengok pada tu. Kalau tidak, dia main situ je. Dia main dalam range dia tu lah. Tu duduk dalam 4943. Bila dia lepas 4943 tu, dia akan fly terus naik sampai 4980 tu. Oh, kalau macam ni cut loss kena tinggi lah Cik Sabri Short limit dia. Okey, kalau sekarang ni cut loss dia atas 4959. Cut loss. 4959 cut loss. Mana kalau kita masuk awal lagi lah. Mana 4959 tu cut loss dia. Atas tu. Mana contoh sini, mana kita masuk sell 4957 ke 58. Okey. Tu. Mana dia akan cuba carilah. Macam mana pun dia akan cari 886 tu. Akan cuba cari situ. Biasanya. Kalau dia tak lepas, dia akan back turun bawah ni. Kalau dia lepas, dia akan terus fly. Kita tengok pukul berapa tu? Pukul 5.30 kan? Candle kuning tu kan? Dia bila dah pecah 886, dia akan terus fly lah. 5.40, betul. Itu je lah. Paling mudah sekali. Mana 886 tu sebagai guide dia lah. Okey, katalah kita start daripada 2.30. Pukul 4 tu masa pisah love tu baru kan. Okey, katalah kita kata itu kan ada satu yang tinggi kan? Ada. Kan yang baru yang tinggi tu. Okey. Kalau kita nak detect harga tu ke mana, sampai mana dia punya tu, ke high tu, daripada pisah love tu Cik Zul minta tolong buat Fibo Cik Zul daripada situ. Yang 2.5 ke? Start yang pukul 4. Yang pukul 4 ada satu batang yang high. High.
Yang satu batang yang panjang tu. Okey. Tu. Yang ni ke? Exactly pukul 4 tadi kan tak silap saya. Okey, yang itu. Betul. Tu. So kalau kita nak tengok daripada situ lah, kita nak tahu kat mana kita nak stop kan? Kat high tu kita tak tahu kan? Sebelum tu kita tak tahu kat mana kan? Jadi kalau kita tarik Fibo macam mana? Sebab saya sampai sekarang saya tak faham kan tu. Mana daripada bawah tarik ke atas kan. Okey. Yang satu candle tu tak apa, daripada bawah tarik ke atas. Okey. Situ satu. Mana yang Fibo tu kena banyaklah mana nilai dia tu. Kalau nilai tak banyak susah sikit kita nak tengok dia ni. Fibo extension. Fibo extension. Mana daripada yang Cik Zul buat tu yang automatik tu boleh guna yang tu sama je. Cuma kita boleh tarik kat dalam tu. Okey. Mana kita boleh tahu range dia tu daripada kosong sampai ni mana ke mana dia nak pergi. Sebab yang high tu betul-betul dia touch cost 886. 886. Dia nampak di situ 886. Sebab kita tak tahu lagi nak tu kan candle sebab kita tarik tu je. Betul-betul dia pergi 886. Lepas tu dia turun. Dia tak lepas dia akan turun. Bila dia tak lepas macam mana pun dia akan turun. Wajib turun. Dia wajib turun. Lepas tu kita tengok volume lah. Kena ada tengok volume tu merah ke hijau masa tu. Tapi masa dia duduk jalan tu dia akan tukar merah hijau. Bila dah siap tu kita nampak dah hijau, merah. Kat Lina tu lah. Okey, mana benchmark dia 886 tu. Jadi kat mana kita nak tunggu long? Okey. Tunggu long. Dekat tunggu long kat mana? Dekat 618 lah kan? 618 okey. Kita akan tunggu di 618 lah. Tapi bila untuk yang Fibo extension yang kecil yang tengah tu dia banyak lagi lah. Maknanya kita boleh ada range dia lah. Dia bawah lagi. Tapi kalau nak ikutkan 618 tu 618 dah tak dapat dah kalau kita belum beli kan, maknanya kita tak boleh lah nak beli masa tu tak? Kalau ikutkan ya betul memang tak dapat, tapi bila tarik Fibo yang dalam ni dia ada nilai lagi yang tu yang dia tak boleh nak turun, dia tak boleh nak naik. Sebab ni dia Fibo yang Cik bagi ni dia jarak dia jauh sikit lah kan. Sebab daripada 618 ke 786 tu beza tik dia berapa situ? 31. Banyak. Banyak. Jadi untuk yang kita tarik yang kecil, yang candle kecil tu dia dalam range antara nilai 1 Fibo ke 1 Fibo tu dalam 6 ataupun 7 tik je. Dia ada tu range dia. Mana kita biasanya dia kat low pun dalam 7 atau 8 tik je maksimum. Okey. Tu. Mana Fibo untuk yang kecil lah, yang extension tu. Nilai dia tu. Lepas tu kita tengok pula untuk bila EMA cross lah. Bila dia cross, itu adalah potensi tinggi dia akan dia akan naik ataupun dia turun lah. Kalau dia cross ke atas, dia akan naik. Kalau dia cross ke bawah, dia akan turun. Tu je. Tak nampak yang tapi tu. Kalau cuba padam yang main punya tu, yang Fibo yang auto tu. Fibo auto. Tak, mata tutup je. Daripada yang pukul 6.10 tu. 6.10? 4.10. Tarik Fibo kosong 6.10 16.10 16.10 4.10 sampai dia punya tu kat yang resistance dia kat ni kat pukul apa tu? Kat 4888 harga. Sebab dia support kat situ.
488 sini. 488. Sini. Tapi yang kosong tu naikkan kat yang atas kali, yang merah tu. Yang masa tu Ayah hai. Ayah hai. 1636. Ya, kalau high ni lah sini 436. 435. Tarik situ daripada tu sampai kat support yang tadi tu. Dia nak tengok dia punya pullback. Sampai sini ya? 488. Kalau ini pakai apa retracement ke pakai extension, Cik Zul? Kita tu je nanti 488. Okey sini. Tarik je Tarik je Fibo macam tu je. Tarik kita boleh tukar. Besarkan dia punya ni. Ni kita boleh tukar yang ni atas bawah. Pakai apa yang nak tukar pun pakai apa? Vivo extension boleh. Tak apa yang tu. Harga dia kat ujung ni kanan ni, tarik ke atas bagi dia besar. Baru nampak. Dia adjust dekat setting kat sah. Boleh kita ambil extension ke retracement ni, lepas kita tarik tu kita tukar ni. Klik reverse. Reverse. Okey. Nampak dia bertukar. Nampak. Okey. Terima kasih. Jadi kat sini yang tanya tadi Sabri. Kalau dia pullback tu biasa dia kat 0.5 ataupun 0.61. Dia akan pergi kat situ, pullback dia. Yang macam ni kan dia jejak 0.5 lah. 50%. 0.5, okey 50%, okey. Jadi dia punya pullback tu nak tahu tu. Biasa-biasanya dia pergi main antara 50 hingga 61.8. Maknanya kalau tu dia nak suruh elok lagi, dia tengah-tengah antara 50 dengan 61 dia ada di nilai dia lagi tu. Tapi yang paling ada nilai dia lagi lah. Nanti saya bagi kat Cik Zul tu dia formula dia tu. Okey, depan ni yang ni bila dia dah sampai nak naik ni, reverse kan Fibo ni. Bawah. Reverse. Kalau macam ni yang 886 tadi dia kira dah ni 12 ni ya. 886 duduk kat mana ada? Tak ada kat situ kan. 886. Tak masuk kat sini 886. Tak masuk situ. Mana yang 886 tadi tu adalah ni 786 dia. Mana atas 786 tu dia ada 886. Mana dia tak lepas ada berapa kali dia cuba tu. Yang ni boleh tambah ni. Cuba masuk kat setting tadi. Yang apa? Yang ni pun boleh tambah. Yang ni boleh tambah pun. Klik je. Tik je di tu. Kat style tu. Bukan itu bukan. Tik je di apa di yang yang tu. Tambah satu. Padamlah yang 47 ni ke? Yang bawah ni. Yang bawah. Bubur 0.886. Type ya. Type ya. 0.86 okey. Kan ada 886 tu. 886. Okey, berapa kali saya kat situ dia cuba pecah kan? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali dia ni. Mana 886 adalah paling kuat lah. Resisten dia tu.
Jadi macam tu lah cara dia, Vivo Mana cuba tengok kalau dia tak lepas 886. Mana kalau kita long, mana kena standby untuk ni lah, untuk cut loss lah. Dan maksimum dia biasa boleh pergi 121. Maksimum maksudnya? Lepas pada 100 tu. Maksimum tu dia akan tengok pula stage yang kedua pula dah. 1131. 1131 kan. Dia akan di situ 1272 dia ada nilai dia ada. Ada taktik tu. Masukkan dalam setting balik. Setting balik. Cepat lah Aimin, slow lah Aimin. Internet lama tak guna kat rumah. Tu 121, 127. 127 kena ada situ je. 141. 141. Dah. Okey, dah. Cuba tengok dia pergi sampai mana. Kan 127. Okey. Dia tak lepas tu. Ya, sebab time dah habis tu. Dia maksimum dia lepas. Kalau masa ada, kalau strong momentum dia boleh pergi 161. Mana hari Isnin ni mungkin dia akan turun kejap, lepas tu dia pecut balik lah. Sebab volume sell tu tinggi tu, last minute volume. Jangan nak share satu ni apa saya perhati saya punya tengok backtest lama ni. Kalau kita jumpa higher high ke higher low kan. Contoh macam ni Bila kita jumpa higher low macam ni, contoh ni saya buang apa ni? Sekejap saya buang ni. Saya tunjuk. Okey, kalau kita jumpa higher low macam ni, bila candle dah complete, kita cuba garis highest point dia, highest price dia kat higher low ni. Contoh ni. Kita garis satu horizontal line ni, jadi kita buat dia sebagai marking lah. Kalau dia normally kalau dia break kita ataupun kita boleh queue dulu harga buy pengertian ni buy stop. Kalau atas tu kita buy stop one bit atas daripada higher price higher low ni. Kalau dia break kebiasaannya dia fly lah. Lebih kurang macam tu lah kalau kita nak perhati quick punya reference je. Macam ni point dia higher low macam ni. Tapi Cik Zul, higher low tu boleh jadi turun lagi kan? Dia Betul. punya... That's why saya cakap. Kita maksudnya kita garis je satu garisan dia kat sini kan. Garisan ni. Kita garis garisan ni sebagai macam tadi gancak yang saya cerita awal tadi. Kita garis satu ni macam ni higher price dia bila kita ada higher low. Sebab ini kita setting bila ini atas masing-masing punya setting untuk bila higher high, higher low whatever tu keluar bila. Macam yang ni rasanya dia selepas 5. Kalau let's say lah kita adjust benda ni 2 ke, contoh 2 lah. Contoh 2. 2 kan kita biasa kita guna kan. 2 maksudnya bila dia dah complete 2 candle selepas dia baru akan keluar dia baru akan display lower low ataupun apa-apa tanda ni lah higher high higher low. Jadi maksudnya sekarang bila kita jumpa je di lepas candle 2 ni kita boleh garis satu garisan lah atas ni sebagai benchmark lah. Kita boleh tunggulah monitor closely kalau sama ada next after 2 candle ni dia sama ada dia above garisan ni atau below, kita boleh follow lah. Gitulah, tak apa-apa pun depend pada buyer yang sedia ada lah gitu, ramalan mereka semua ni. Cuma kalau contohnya kalau kita nak tengok kuat dia nak naik ke dia turun, tengok EMA lah, EMA cross tu. Betul. Kalau EMA tak cross, balik dia rapat, dia naik balik. Okay. Betul. Kalau dia cross, mana potensi untuk turun tu tinggi lah. Betul. Ya, betul. Yang Syah tak
Fibo kan. So jadi Syah tengok dia nak pull back tu, Syah check kalau sekarang ni kita main TF 5 minit, dia akan pull back dekat garisan EMA sampai TF 15 kat mana, TF 30 kat mana, 1 hour kat mana. So Syah pakai banyaknya tengok. Memang kena tengok TF 30, TF 15, TF 5, TS minit tu boleh lah. Boleh juga lah nak tengoknya. TS minit ni untuk kat mana kita nak entry itulah. Tapi TS minit ni biasanya dalam 7 atau 8 tik kita perlu keluar lah kalau kita tengok TF 15 ke 30. Kalau kita tengok TF 30 maknanya kita boleh tahu arah dia tu masih uptrend ataupun downtrend. Okey, betul. Ya. Cik Zul, saya tambah sikit boleh? Boleh. Lama tak jumpa Cik Sabri, Kak Siti, Ya. Cikgu Is. Lama. Complicated. Mungkin untuk newbies nampak macam complicated kan, kita cerita pasal Vivo apa semua. So saya masih guna cara yang saya guna sebelum ni. So kalau TF5 ada love memang saya masuk terus. Lepas tu saya tengok kalau TF1 dah start cry tu, saya dah start kat loss lah, get ready lah dengan stop loss. Tu tapi selalunya saya buat macam tu je lah untuk sebab jantung tak kuat kan, nak tunggu. Sebab sambil-sambil tu kadang-kadang tengah kerja pula kan. Selalunya saya buat macam tu je lah. Tapi sehari saya masuk kadang-kadang banyak kali lah. Sampai 7-8 kali macam tu lah. So far menjadi jugalah. So bila 5 minit saya masuk love, tapi bila saya nak exit tu saya tengok 1 minit. 1 minit cry dengan sawit dah bawah kosong tu, jari merah tu, memang saya jual dulu lah. So far okey lah. Mana dapat lah, mana 5-6 minimum dapat lah. Dalam minimum sehari boleh lah 400-500 tu minimum boleh dapat lah kalau macam tu lah. Tapi cepat masuk cepat keluar lah. Itu je lah nak kongsi. Sebab indikator lain saya tak tengok lah. Saya guna yang pisar tu dengan sawit je. Okey. Okey, itu je kongsi sikit. Terima kasih Kak Siri. Cik Yusfi ke tadi tu? Ya. Ya. Okey. Apa tak dengar Kak Siti Itulah. Tapi selalu share, saya baca lah Cik Yusfi. Itulah kadang-kadang. Sibuk mengajar ya. Tapi siapa yang pakai indie ni, kawan perasan pagi tu kalau gap up tinggi dengan gap low, gap down tinggi, rendah sangat, indie jadi mabuk dalam 15 minit tau. Jadi kena hati-hati. Indie memang akan jadi gitu lah. Tapi kita stay tengok volume. Tengok pada volume lah. Tengok pada volume untuk 5 minit, 15 minit. Okey. Sebab volume ni dia tak tipu lah. Tengok volume maksudnya kalau merah menurun lagi lah. Mana merah, tengok kalau merah. Merah. Mana kalau merah semakin kurang, mana dia akan naik lah tu. Betul. Kawan perasan tu lah, kalau dia gap up dengan gap down, indie 15 minit pertama tu memang out. Tak boleh masuk Cik Din. Tak boleh masuk masa tu, risky. Yalah. Risky. Memanglah, tapi masuk boleh atas nasib lah. Nasib memang nasib lah kalau siapa masuk. Itu je. Nasib dapat satu tik tu kan. Takut lupa. Itu jantung kena kuat sungguh tu. Kadang orang tengok macam hari Jumaat baru ni kan dia down lah. Kalau orang tengok indie je memang pening kat tu. Ada kena itu hari Jumaat. Yang ada group pagi. Dalam 100 tik saya kena masa dia down tu. Dia confident tu kot. Saya tak berani dia tengok merah tu untuk laju sangat dia tu. Saya hold dulu. Dia buy. Calculator dia dah atas lah. Dia atas lah. Dia buy. Masa tu dia buy. Dia buy bila dia down tu dia kena lepas tu, tapi dia boleh cover balik lah. Boleh dapat untung lah last. Yalah, nasib baik cat bagus hari tu. Kalau cat Jahanam. Ada tak orang masuk dekat love tu, dia hold sampai yang dekat cry tu baru dia jual? Usually ada.
Ya. Ada. Kuat. Atas berani lah. Atas kuat lah jantung tu. Kalau jantung tak kuat. Dia pegang kekuatan tu dekat apa Ya. yang dia pegang. Dia Dia percaya dekat percaya. apa. Macam Cik Sabri lah. Fibo. Atas fibo lah. Atas fibo. Dia Atas apa lagi? percayalah pada 5 minit. Lepas Emma tu. Emma 7. Emma 7. Lepas tu yang Emma 50, Emma 100 duduk bawah lagi. Lepas tu dia tak cross Mik Bibi. Banyak gitu. Dia kena tu lagi. Tapi cuma kena ingat letak kat los lah. Janganlah tak letak kat los. Mampus. Kak Loh ni dia hantu lah, dia terikut. Apa Assalamualaikum Cik Zul. Assalamualaikum. Ni nak tanya contoh okey, katalah beli masa 10.40 harga tengah down tu kan. Okey. Lepas tu turun 100 tik. 100 tik dah loss 2,500 betul? Okey. Yang tu dah kena margin call lah kan? Tak ada. Selagi kita tak close, selagi tu dia tak margin call lah. Biasanya margin call ni last sebelum pukul 6. Dia akan call lah. Maknanya kalau jatuh 100 tik pun kita boleh jual lagi lah. Kalau kita tak mau tunggu pun. Jangan jual. Biar je lah dia. Biar dia ride je. Dia akan naik balik. Kalau margin call bukan kata kita tak boleh trade lah. Margin kalau call ni. Kalau jual habis. Itu kalau kita tak cukup duit. Contohnya. Duit yang kita kat dalam tak cukup. Okey, contohnya kita loss. Okey. Lah ni satu lot 5,000 kata. Okey, dah turun 100 tik, dah tinggal 2,500. Mana duit tak cukup dah tu. Mana sebelum kita close tu, kita nak close dah untuk yang ini contohnya. Kalau kita tak nak close, dia akan margin call lah, makna suruh top up lah. Berapa yang kita tu. Okey, contoh kalau esok kena margin call harga, tapi esok harga naik balik. Kita kena top up dah. Bukan main intraday Bukan tunggu esok, dia petang tu. Okey. Petang tu duit kita cukup tak untuk margin tu? Dia per trade. Sekali trade. Dia macam ni Amizan, apa yang saya faham lah. Kalau let's say intraday, let's say lah kita dapat 50% margin yang affiliate bagi tu, kita perlu ada dalam sekarang berapa, 3,500 ataupun 3,000 lah senang cerita kan. Ambil 3,000. Tapi bila kita overnight, dia jadi margin call kita, margin tu 100%. Okey. Kita tak entitled, tak dapat lagi yang 50% tu. That's why dia akan jadi margin call supaya kalau kita nak hold, kita kena top up lah. Apa yang saya faham lah. Ya, kena top up. Kalau tak top up? Tak top up, dia akan cut loss untuk kita, force to sell lebih kurang. Dia pasal jual agak, mana kita tak boleh tunggu esok lah. Biasanya pagi esok tu dia akan warning sekali lagi lah. Dia akan warning sekali lagi. Sama ada kita nak top up ataupun dia close. Macam baru ni ada seorang member kita kena kot, saya rasa kot. Lepas tu dia stop terus rasanya trade. Sebab atau reminder lah sebenarnya tu je. Kenapa dia biarkan ke Cik Zul? Penat. Saya bukan kecewa, saya cuba call dia tak jawab, mesej dia tak jawab, dia delete tu semua mesej. Saya WhatsApp, Telegram, saya call. Last sekali saya tanya Philip, dia nak tahu apa masalah sebenarnya. Philip ceritalah saya apa masalah dia. Kita pun kita kan selalu pesan kan, kalau boleh macam Cik Sabri pesan awal-awal lah, 12.30 kalau boleh close. Sebelum pukul 6 better close. Dia tak tahu jadi macam mana, jadi dia term dia lebih kurang macam tu lah, lebih kurang pos lebih kurang lah. Jadi kalau nak simpan lebih saya kena ambil overnight lah. Betul. Dia bukan overnight dah, mana kena margin tu. Kalau nak minimum 6,000. kena tinggi lah. Ada 6,000. Kalau contohnya 6,000 tu minima. Tapi untuk floating buffer tu, tengok atas loss. Betul. Yang kita loss 100 tik tadi tu, kita tambahlah 2,500 lagi. Jadi 8,500 lah. Tu untuk selamat. Betul.
Dia sebenarnya sedap sebenarnya kalau kita tengah trade kita rasa kalau kita tengah untung itu feeling lain. Cuba trade dalam keadaan kita tengah loss. Saya pernah sekali tu loss, running loss lah 2,000. Relax je tunggu. Biar je tapi last sekali sampai petang. Aduh. Nasib baik petang nak balik. Mood kat orang. Saya pernah juga. Kena juga hari tu. Dalam 4,000 lebih. Wow. 4,000 lebih. Ya. Rasa semua orang ada sejarah Cik Sabri. Ada sejarah. Tapi sejarah tu buat kita matang. Belajar betul. Masuk buat Kan saya samalah saya dulu ingat kat Siti kan masa awal-awal dulu saya sekali trade 1,000 sekali trade 1,000 kan. Masa awal-awal main tu. Lepas tu bila dapat 500 kita jadi tak puas hati lah. Tak apa nak tunggu 1,000 tak tunggu 1,000 lah rugi. One thing kan bila kita dah dapat tu, contohlah kita dah dapat 1,000, 1,200 contoh kan. Fikir 2-3 kali lah nak masuk lagi sekali sebab kemungkinan besar tu loss tu akan jadi. Sebab kita seronok sangat. Seronok sangat. Dia overtrade. Jadi fikir 2-3 kali sebelum masuk. Bila kita dah target kita dah capai, contoh dah dapat 1,000 hari tu, kalau market okey macam hari Jumaat hari tu okey tak ada masalah. Tiba-tiba market dia macam sideways je kan, still nak masuk juga, nak cuba, janganlah, jangan cik pasal lah. Keluarlah. Bila untung banyak dia jadi overconfident pula. Baik pergi cari nasi kandar je sekarang. Betul, minum kopi ke kan, makan biskut ke, duduk saya sampai suruh isteri simpan handphone lah. Dia nak telan sekejap handphone yang kita untung tu dia telan terus. Yalah, tujuan saya perasan lah. Kadang-kadang suami ataupun isteri time untung dia cerita dengan semua tawai masing-masing tapi time rugi senyap je rasanya lah. Itu biasa Cik Zul. Saya bukan suami je, saya pun sama. Tak rugi semayang lama sikit. 2 hari lepas saya confident saya tekan sell tau. Pagi tu saya confident saya tekan sell, rupanya saya tertekan buy. Macam kes Cik Sabri itulah. Yang kawan tu. Saya tertekan buy. Nasib baik. Nasib baik cuma 11 tick saya perasan. Saya 11 tick saya loss, saya make up balik lah. Make up saya dapat balik lah profit. Cuma kadang-kadang kita tak perasan tangan kita tu tekan kat mana. Jadi kena check betul-betul. Kena hati-hati lah. Lepas open position kena tulis atas kertas kalau untuk close apa kena tekan, sell ke buy. Saya dah kena dah. Cik Zul, saya dah tulis Cik Zul, saya tulis sell tapi sebenarnya buy. Bayangkan. Macam saya kena itu hari yang Cik Sabri dengan Cik Den teman sampai petang tu macam tu lah. Saya ingat nak close, contohnya saya buy, patutnya saya sell untuk close, saya pergi salah tekan buy 2 kali. Habis 2 lot. Dah excited dah tu, dah untung banyak rasanya padahal rugi. Nasib baik masa tu petang ada live discussion dengan Jocelyn masa tu. Itu lesson learn lah tu. Tu kena jaga. Tapi alhamdulillah semua yang loss tu boleh cover dah sekarang. Alhamdulillah cover dah. Agak nak tuai hasil lah lepas minggu depan, rasa agak harap macam tu lah. Ada apa lagi soalan tak? Kalau tu kita sampai sini kot. Esok saya ada awal pagi. Ada apa lagi tak? Ada siapa-siapa nak tanya, kita open lah. Nak tanya apa? Yang baru-baru tu lah. Yang baru boleh tanya lah. Jangan tengok FCPO ni complicated. Dia macam kelas ada video record Cik Sabri Bidara, high profit, high gain, juga high potensi untuk sakit sikit lah. Tapi mula-mula lah. Betul. Pandai disiplin, insyaAllah boleh make as a second investment. Maintain je kita punya technical apa kita punya intention tu, maintain je. Jangan tamak sudah. Itu je. Jangan tamak, jangan panik. Saya cari doa, jangan tamak. Sebab satu lagi macam saya selalu pesan dalam grup ada baru ni ada 2-3 orang left grup bila saya tanyalah grup yang tu lah, grup Philip tu, dia tanya pasal apa left. Jadi dia
Dia rasa tak selesa bila setengah-setengah kawan-kawan share profit. Bagi saya bila kawan-kawan share profit, benarnya sepatutnya kita titik. Why not kita tanya je simple macam saya selalu tanya kat Siti ke siapa-siapa yang selalu share. Boleh share tak macam mana tujuan soalan tu supaya kawan-kawan boleh belajar lah macam mana kita buat teknik-teknik. Betul. Sebab satu lagi tujuan saya share bukan sebab saya saja nak share, saya nak motivate orang untuk ni kan. Kita nak encourage orang macam mana at least FCPO ni potensi dia besar sebenarnya. InsyaAllah boleh. Bukan untuk one day trade ya. Jadi kalau kita pernah loss tengok orang lain asyik share profit, kita rasa tekanan perasaan, jadi lepas tu kita pun tutup account. Jadi jangan macam tu lah sebenarnya. Awal-awal saya pun loss juga. Syah tahulah cerita. Tengah soal tak boleh trade. Biasalah dia akan bagi loss dulu. Pernah loss 1,000 cover balik untung 1,000 pun boleh. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okay. Loss 62. Kak Sa ada kenangan ke? First day ke Kak Sa? Aduh. Kalau ikut hati terus tutup laptop Syah kan? Pagi-pagi pula tu bayangkanlah macam mana tamparan dia bagi penampar sendiri Kak Syah. Baru saya tahu Kak Syah, sebelum ni tak inform, baru hari ni tahu rahsia dia. Aduh. Malu kita. Tak apa. Okeylah, saya ingat tapi sampai Kak Syah, sebab nak bagi semangat. Maksudnya kita jangan dalam macam kalau saham kita dah rugi 1,600 contoh kan, memang lambat sakit lah nak naik balik, tapi FCPO insyaAllah boleh balik. Jangan putus harapan. Betul Kak. Dia sekejap je boleh cover lah, mana kalau dah seminggu tu mungkin boleh cover balik. Ada nego bisa untung rugi, ada nego. Ini cabaran saya. Cuba set target lah dalam seminggu ni ambil profit iPhone 13 baru keluar model baru. Cabaran untuk semua. I watch 7. Sabri, FEPO dah tengok dah? Ada? Belum lagi, volume dia belum masuk lagi. Okey. Mana dia ada lagi. FEPO yang tu Malaysia Timur tu? Ya. Ya, volume dia tak banyak lagi. Tak banyak lagi. Dia baru launch. Cuba pergi kat Trading View ni, dia punya ni. Graf dia tak boleh nak baca pun. Iyalah, tak boleh baca, dia tak ada volume, dia jump. Jadi risk sikit lah. Jump 100 point. Disember kan? Disember. Ya, 100 point. Boleh nak, tapi tak ada orang nak bila kita beli tak ada orang nak jual kat kita. Yang kalau bulan semasa tak ada, dia 3 bulan ke? Boleh bulan semasa sama je. Tak, kalau nak tengok yang active volume tu kat sini tak nampak lah. Tak ada, dia tak ada. Memang tak ada lagi? Tak ada lagi. Kat platform kot? Kat platform tak ada, dari Jumaat tu tengok juga tak ada. My FCPO je cik ni. FPO ni dia rasa syarat dia ketat sikit ke? Dia ada apa benda tu? Tak ada, dia punya KPI, apa dia punya target, apa cita-cita tu kononnya. Nampak lagi. Sabarlah. Dia punya beat dengan us tu beza dia 100 point. Dia macam spread dah. Sebab ada kat grup sebelah tu duk cerita dia boleh dapat 100 satu hari tu. 100 pick. Betul lah, sebab beat dengan us dia dekat 100, beza dekat 100 point. Kalau kita beli ngam-ngam dia naik 100 point tu, mau untung lah. Kalau dia turun nangis lah. Jual. Kalau ada orang nak jual. Itulah. Kalau dia turun nangis lah. Takut jadi macam saham Kenya je. Satu tik berapa ringgit Sama lah, RM20. Naik. Sama je. Oh, sama. Sama je, cuma kena ambil dekat Sabah Sarawak minyak tu. Aduh. Gurau je, sorry gurau je. Okeylah, saya ingat sampai sini mereka minta maaf lama dah kita tak ada online macam ni. InsyaAllah saya kalau ada
masa time saya balik ke Dungun boleh lah, kalau dekat Melaka tu dekat rumah Komni tu jadi internet. Saya tak tahu Melaka ni masalah apa. Bila tak lain tali Maxis lah, ada problem selalu. Teruk lah. Dia sebab tepi pantai kan dia tak ni. Tak ada pokok sawit maka. Saya lalu biasa pergi sebelum sampai Segamat tu, dia ada satu dia panggil MPOB, Malaysian Palm Oil Board ke apa, tempat kajian tu. Okey lah. Okey lah semua. Saya ucap terima kasih semua. Assalamualaikum. Siapa yang sharing semua malam ni, apa ni, Cik Sabri, Kak Siti, Kak Syah, Cap semua, Cik Din dan member lain. Ucap terima kasih. Nanti insyaAllah besok saya upload video yang rekod ni dalam YouTube, saya share link lah macam biasa. Boleh ya?